laju dan pecutan. So ni kamu dah start belajar masa kamu form 2 dan form 4 lah kan. Okay, so kalau tengok sini kamu dah ni dah pin modul laju dan pecutan. So laju dan pecutan ni masing-masing mempunyai graf sendiri. Contoh macam graf jarak masa ni merupakan graf bagi laju lah. So laju ni dia punya graf adalah graf jarak masa yang ni lah. Okay, manakala pecutan dia punya graf yang ni lah. Graf laju masa. Ini pecutan. So, jom kita tengok dulu. So, kalau tengok sini graf jarak masa. So, jarak ni selalunya dia akan gunakan unit sama ada km, meter, sentimeter. Okay, tiga ni lah yang paling popular. Dia boleh juga gunakan unit yang lain. Atau tiga ni yang paling popular. Masa ni jam, boleh jadi jam, boleh jadi minit dan boleh jadi saat. Okay, so bila ada penukaran unit macam ni, dia menggunakan unit yang berbeza. So maksudnya akan sentiasa ada penukaran unit lah. So harapnya kamu ingatlah macam mana daripada km tukar kepada meter dan tukar kepada sentimeter. Cara penukaran unit ni sangat penting untuk kamu kuasai topik ni lah. Dan satu lagi yang masa, daripada jam kamu tukarkan kepada minit, lepas tu kamu akan tukarkan dia kepada saat. Okay, so untuk formula bagi laju ni dia menggunakan yang ni lah, yang segitiga ni, jarak laju masa. Okay, kalau kamu lupa cara ni JLM lah, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Maksudnya J mewakili jarak, L mewakili laju, M mewakili masa. Jarak, so kamu tutup bahagian jarak ni. So yang tinggal hanyalah L dengan M. L dan M dia bersebelahan kan. So maksudnya untuk kamu cari jarak, laju dan masa, kamu kena darabkan dia. Jarak, laju, darab dengan masa. Inilah laju darab dengan masa. Gitu. So kalau dia bersebelahan, dia adalah darab. Tapi bila dia atas bawah, dia adalah operasi. Kamu rasa operasi apa? Bahagi. Yes, bahagi. Betul. So, bila kamu nampak graf juga, kamu kena tahu takrifkan graf lah. Okay, kena tahu cara tengok graf. Bila kamu nampak graf, kalau dia bergerak, maksudnya satu zarah ataupun satu objek tersebut dia sedang bergerak lah. Kalau dia naik. Kalau dia mendatar macam ni, dia adalah dalam keadaan berhenti. Ataupun selalu dalam soalan dia letak dalam keadaan pegun. Pegun tu maksudnya berhentilah. Tiada sebarang pergerakan berlaku. And then bila turun, dia sama ada dia bergerak balik ataupun dia pulang ke titik asal. Ataupun pergerakan dia nanti akan berkurang lah. Contohnya dia buat U-turn. Contohnya satu kereta ni lah, kereta. Okay, Allah. Kereta dia bergerak, so ada pergerakan, ada jarak berlaku. Lepas tu di sini dia berhenti. Okay, kemudian dia berhenti. Lepas tu kalau dia U-turn balik, bila dia U-turn balik, maksudnya jarak dia ni berkurang ataupun ada pergerakan, baliklah. Kalau yang graf yang kedua ni dia bergerak, lepas tu dia berhenti, lepas tu ini dia teruskan perjalanan. Okay, teruskan perjalanan di sini. Soalnya kalau contoh kamu balik kampung lah, contohnya daripada Johor ke Kedah. So Johor ke Kedah kan akan banyak RNR yang kamu akan lalui kan. So bila kamu berhenti di RNR tu, maksudnya kamu sedang berhentilah, berhenti berehat. Lepas tu baru kamu teruskan balik perjalanan. Gitu. Okay, kalau graf pecutan pula, graf pecutan kamu kena tengok pada paksi Y dia adalah laju, manakala pada paksi X dia adalah masa. So laju ni selalunya dalam kilometer per jam ataupun meter per saat, kilometer per minit. So apa-apalah sebab lajuan tadi
laju kamu akan dapat dengan jarak bahagi dengan massa. Laju, jarak bahagi massa. So, laju yang kamu akan dapat di bawah dia mesti ada per massa lah. Oke, nih per menit, per saat, per jam unit dia. Oke, massa tuh sama macam jarak tadi lah. Boleh jadi jam, boleh jadi menit, dan boleh jadi saat. So, ini dia punya graf. So, kalau graf pecutan, bila dia bergerak macam ni ke atas, so mengalami nyah pecutan. Maksudnya, contoh kamu tengah driving kan, bukan kamu lah, parents kamu kan. Lepas tu, dia punya laju, contohnya daripada 80 km per jam, dia tekan minyak, so jadi 100 km per jam. Oke, dia nak tambahkan lagi laju. So, itu yang dinamakan sebagai pecutan. Oke, bila naik kereta, lepas tu tekan itu. Lepas tu, laju seragam. Laju seragam ni, seragam maksudnya adalah sama. So, bila graf dalam keadaan mendatar macam ni, laju tu sentiasa sama. Contoh, tadi kamu drive daripada 80 sampai 100. So, daripada titik X sampai Y ni, kamu punya laju tu dia maintain lah 100 km per jam. Oke, gitu saja. Oke, lepas tu bila nyah pecutan, jadi kamu tekan brake lah. Tekan brake maksudnya kelajuan berkurang. Oke, so kamu tekan brake daripada 100, tekan sampai lah jadi kosong. Bila dia di kosong di bawah nih, ini baru dia berhenti. Dia hanya akan berhenti bila graf tuh berada di bawah sekali. Oke, boleh nampak perbezaan dia antara graf jarak massa dan laju massa? Nampak sih. Ternyata kalau graf jarak massa, kalau dia mendatar maksudnya berhenti. Tapi kalau graf laju massa, bila dia mendatar, kelajuan tu adalah maintain. Sini. So, ini dia punya formula lah, iaitu pecutan laju. Laju bahagi dengan massa. Kamu boleh buat juga dalam macam ni. Pecutan laju bahagi dengan massa. Ini kamu boleh buat akronim lah. Pecutan laju bahagi massa. Gitu. Oke. So, sebelum kita pergi kepada latihan laju massa, latihan laju dengan pecutan, kita pergi kepada penukaran unit dahulu. Yang ni nah. So, penukaran unit laju. So, di sini kalau jarak 1 km bersamaan dengan 1000, 1 meter 100 cm. So, kilometer, meter, cm. Ada sinilah darab 100, darab 1000, darab 100. Bila terbalik, dia hanya adalah bahagi. Sama juga dengan massa, 1 jam bersamaan 60 minit, 1 minit 60 saat. So, daripada jam ke minit, minit ke saat. So, dua-duanya darab 60. So, bila terbalik, just bahagi. Oke, kita tengok yang ini. Yang pertama, tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang diberi. Kalau laju 72 km per jam, kamu mahu tukar dia ke dalam meter per saat. So, apa kamu perlu buat? Buat dulu 72. Yep. 72 km per jam. Kamu letak kilometer di atas dan jam di bawah. So, per jam maksudnya di hadapan jam ada satu lah. Macam tu. So, tukar dulu kilometer kepada meter. So, kilometer kepada meter kita darab 1000. Darab 1000. Kilometer ke meter kita darab 1000. 1000. So, nanti kamu punya apa? Akan jadi meter lah. Oke, lepas tu jam untuk kita tukar kepada saat. Kita buat operasi Bahagi. Oke, daripada jam tukar kepada saat. Jam kena melalui minit dulu, lepas tu kena melalui saat. So, darab 60, darab 60. Oke? Oke, cikgu. Oke. So, 1 jam darab 60, darab 60. Supaya nanti kamu boleh dapat dalam unit saat. So, coba kira dapat berapa nih? 72 darab 1000. Lepas tu kamu bahagikan dengan 1 darab 60 darab 60.
Dapat 20 cikgu. Okey, betul. So 72, lepas tu kamu bahagi dengan 1 darab 60 darab 60. Okey. So akan dapat 20 meter per saat. Ataupun di bawah ni 1 lah, 20 per 1. 20 meter per saat. Ataupun kamu mau letak dalam ms negatif 1. Mana-manalah. ms negatif 1 sama juga dengan 20 meter per saat. Okey, good. So yang kedua, 0.5 kilometer kilometer per jam per saat. So di sini dia minta kilometer per jam per minit. So maksudnya yang saat ni sahaja kamu tukar kepada minit. So 0.5 kilometer per jam memang tiada berubah. Yang saat di bawah ni sahaja yang berubah kepada minit. So di bawah ni 1 saat. So saat tukar kepada minit macam mana? Bahagi 60. Yes, bahagi 60. Saat tukar kepada minit, kamu kena bahagi 60. Refer yang ini ya, kalau kamu tidak ingat. So, bahagi 60. So, nanti akan tukar kepada minit lah. So, berapa tu? 0.5 bahagi 1 bahagi 60. Kamu dapat berapa bila tekan kalkulator? Tiga puluh betul ke cikgu? Yes, betul 30. Yang lain dapat? Dapat cikgu. Dapat. So, gitu lah cara untuk tukar ini. Okay, so done. Kita done bagi penukaran unit. Okay, so seterusnya kita pergi yang inilah. So, tandakan right pada kuantiti yang terlibat dalam laju. So, laju. Apa kuantiti yang terlibat? Masa dengan jarak. Yes, masa dan jarak. Laju, dia punya kalau tengok graf, jarak pada paksi Y, pada paksi X adalah masa. Good, thank you Mani. Lepas tu yang kedua, sebuah kereta. Sebuah kereta dia berhenti di jalan simpang 3 daripada 80 km per jam dalam tempoh 10 saat. So maksudnya semasa dia direkodkan, kereta ni dia sedang berhenti kah dia sedang berjalan? Kereta ni sedang berhenti atau sedang berjalan? Okey, kereta ni dia sedang berjalan lah semasa direkodkan sebab dia sebuah kereta berhenti di jalan simpang 3 daripada 8 km per jam. Daripada 80 km per jam. So, semasa direkodkan, kereta ni dia sedang bergerak. So, dia sedang bergerak dengan keadaan laju adalah 80 km per jam. Lepas tu baru dia decide untuk berhenti di simpang 3. So, kalau berhenti berapa laju dia? Kosong. Kosong. So kalau berhenti dia akan jadi 0 km per jam. So maksudnya dia daripada 80 bila dia berhenti dia jadi kosong lah. Okey. So tentukan laju awal, laju akhir dan masa yang diambil. So maksudnya laju awal bersamaan juga dengan Okey, cikgu tanya Marisa lah. Marisa, berapa laju awal dia? 80 kah kosong? 80. Okay, so yes, betul. 80 km per jam sebab dia direkodkan semasa dia sedang bergerak. So maksudnya laju akhir dia adalah Afiq. Berapa laju akhir dia Afiq? Kosong. Yes, thank you, betul. Dan masa yang diambil adalah selama Ria. Berapa?
10 saat. 10 saat. Good job, betul. So yang ini yang kamu buat nih dia adalah merupakan pecutan lah. Pecutan dia mesti ada laju awal, dia ada laju akhir dan masa yang diambil. So dalam pecutan laju awal dan laju akhir jangan tertukar lah. Okay? Kadang dia punya soalan tuh boleh buat kamu keliru. Kereta tuh sedang bergerak ataupun sedang berhenti. Kamu kena tentukan yang itu.